Okay. So, hari ni kita sambung discuss question nombor 5. Yang saya bagi nombor 5 sampai nombor 11. Boleh mula? Ready dah? Boleh. Okay. So, kita start dengan question number 5A. Yang ni semua soalan nombor 5, soalan definite integral. Dia bagi function, ada limit. Kita just make sure substitute limit je lah. Cuma teknik tu bercampur-campur. Tak fixkan kat situ. Kita start dengan 5A kat sini. Korang nampak ke nampak pecah benda tu? Ke nampak je tulisan Faiz ni? Nampaklah juga. Nampaklah juga. Okay. Soalan kita integrate negative 1 up to 1 x squared over set x plus 2. So kat sini division of two different function kan. Dua function berbeza kita bahagi. So tak boleh lah terus integrate, kena buat let u. So inilah yang dia buat. Dia let u equal to x plus 2. Du akan dapat dx. Betul lah yang kat situ. Okay right? Apa orang ni cuba buat ni? Jadi saya tak tahu dia buat apa. Kita pergi bawah terus. Miss, macam tu boleh ke buat? Yang x tambah 2 tolak 2 saya buat tu. Sebab Tu buat apa? 2 tolak 2 nak samakan, nak jadikan u je. Nak jadikan u. Buat apa beria tu? Sebenarnya tu apa yang awak let, dia kan datang dari sini kan. Apa yang awak let u tu? Kita nak x, awak susun je lah x jadi tajuk. So u tolak 2. Kalau macam ni kira betul ke? Yang x tambah 2 tolak 2. Saya tak faham apa benda. Dia cuba buat Sebab kat situ. 2 tolak 2 jadi kosong. So sama je x kuasa 2. Gitu lah. Lepas tu macam mana daripada situ tiba-tiba? Oh, faham. Oh, faham. Okay, saya baru faham apa awak cuba buat kat situ. Boleh lah. Tak kisah pun. Biasanya dia akan check everything in term of u tu betul. Maksudnya kat baris ketiga ni lah. Awak dah berjaya tukar semua dalam sebutan u tu betul. So, u minus 2 squared over set u. Okay. Cuma kat sini hati-hati. Bila kita dah start let u, limit dah tak boleh ada. Sebab sekarang original limit tu untuk x. Sekarang kita dah jadi huruf u. So, limit ni dah tak boleh tulis. Biasanya kalau awak tulis juga dia tolak markah kat situ. So, hati. Lepas jadi u lah baru hilangkan tu limit. Dalam soalan asal lah ada limit. Lepas jadi u, hilanglah limit tu. Okay. And then kita simplify. Oh, panjang betul dia simplify. Masya Allah. Apa dia buat ni? Okay. Panjangnya buat ikut 711 betul ni. Mula-mula set. Set. Lepas tu set awak tukar jadi kuasa setengah. Okay, faham? Lepas tu awak pecahkan dia satu-satu. Oh. Lepas tu awak satukan kuasa. Tak takut Miss tak nampak je. Oh, okay. Lepas tu saya tak faham dah ni. Ini? Itu saya buat satu-satu. Tu patutnya yang ada sini. Macam berulang je. Macam tak ada apa beza. Awak pecahkan integrat satu-satu. Okay, faham. Oh. Okay, faham. Oh, panjang betul dia buat. Okay, tak apa. Yang penting mesti betul. Kalau kat sini, so sepatutnya kita tarik tepi sikit lah. Daripada awal tu awak dah boleh pecah lah. So, tiba-tiba kat situ tak nampak jelas. So, bila simplify yang tinggal, jadi apa tu? U kuasa 3/2. Tolak 4 U kuasa 1/2. Ni ke? Tambah 4 per U 1/2. U kuasa negatif 1/2 du. Itulah sebenarnya kan. Okay. So lepas awak dah tadi kita dah let U.
dah simplify, tukarlah semua. Dapatlah everything in term of U dengan betul. Kat situ biasanya ada markah. Make sure limit tak tulis. And then awak dah boleh lah integrate satu-satu. So akan dapat 2/5 U kuasa 5/2. And then minus 2 U minus, kejap. U kuasa 3/2, 2/3, 8/3. And then plus 1/2. 8 U kuasa 1/2 plus C. Nilai yang awak dapat ni. Okay. Kenapa benda ni terkelip-kelip? Sorry lah ya. Okay. Lepas tu, sambung sebelah pula. Panjangnya Faiz. Apa panjang-panjang ni? Oh, okay. Faham? So, lepas tu, awak ganti satu-satu dalam sebutan X ada limit balik. Betul lah tu. Masukkan limit. Saya yang apa saya tertulis T. Patutnya U. Ya, U eh. Kat sini. Tertulis T. Okay. So, lepas tu tukarlah balik dalam sebutan X, masukkan limit, tekanlah kalkulator, dapatlah jawapan. Okay, betul lah ni. Cuma, awak memanjangkan jalan kerja betul lah. Takut ada orang yang tak faham je. Yush. Orang lain ada nak tanya apa-apa untuk nombor 5A? Dapat jawapan tak? Dapat. Dapat je. Okay, settle 5A, kita pergi 5B. So, 5B ni, soalan tu dia darab. So, first step yang dia buat ni, dia kembangkan. Betul lah kat situ. So, dia akan jadi 2x plus 3x squared. And then sebab dia hasil tambah dua function berbeza, boleh terus integrate lah macam biasa kan. Tak ada masalah, terus dah dapat x squared plus x cube. Okay. Lepas tu masukkan limit. Apa masuk limit dia lain macam Kejap. Dia macam masuk limit tak betul dia tiba-tiba dapat jawapan. Kejap, hati-hatilah masuk limit. Kalau masuk limit kat sini patutnya akan dapat 1 tambah 1 tolak 1 tolak 1. Kan? Kalau masuk limit satu-satu. Kan? Azizal punya ni. Ni Jijol punya. Jijol punya. Macam mana awak masuk limit awak pergi masuk atas. Lepas tu awak pergi masuk bawah. Macam tu je. Tak boleh lah. Tiba-tiba kebetulan lah pula dapat jawapan betul kat situ. Ni careful ni. Tak boleh ni. Biasanya masuk limit tu dia akan tengok awak substitute limit kat jawapan awak. Kalau macam ni nanti orang tu akan tolak markah lah. Sebab awak tak masukkan limit kat dalam jawapan awak. Okay, hati-hati yang kat situ. Ada soalan nombor 2? Nombor 5B? Tak ada. Okey je kan? Kita pergi nombor 5C. Nombor 5C. Nampak tak? Orang nampak tak jalan kerja ni? Saya dah cuba, saya tak boleh nak zoom lagi sebab nanti dia start pecah. Tak apalah, saya tolong tulis sebelum dah. Nampak kan? Okay. So soalan dia first tu awak dah ada soalan. So second step, yang ni pun sebenarnya siapa buat ni? Sarah dia tunjuk satu-satu. Boleh je, tak ada masalah lah kalau awak rasa tak pasti. Ni dia pergi buat satu-satu ni. Dia pecah 2 bracket. Dia pergi kembangkan satu-satu. Baru dia pecah. Kalau tak pasti bolehlah buat macam tu. Tapi kalau awak dah very sure dengan cara expand biasa,
Sekejap Kita salin balik soalan. Kita dah boleh expand pakai rule biasa je sebenarnya kan. Yang depan tu A, yang belakang tu B. So dia akan jadi first EX kuasa 2. So dia jadi E2X. Lepas tu ni kita pakai rule ni. Mula first ni awak kuasa 2 kan. Lepas tu 2 darabkan ini darabkan dengan ini. So E kuasa X dengan E kuasa negatif X dah jadi E kuasa kosong. 2 darab E kuasa kosong dapatlah 2. And then last one plus E negatif 2X. And then setiap satu tu sebenarnya bahagikan dengan E kuasa X. Lepas tu dah boleh simplify. Dapatlah E kuasa X plus 2E negatif X plus E negatif 3X. Ada banyak cara simplify yang mana awak rasa selesa lah. End up dia dapat sama je. Sampai sini sama dengan apa yang Sarah dapat ni lah. Okay. After that awak dah boleh directly integrate one by one. Yang ni pun tak perlu pakai apa-apa teknik sebab exponent dia tu term by term, hasil tambah. So awak dah boleh terus integrate je. Integrate exponent would be exponent itself. Yang ni sebab ada kuasa tu negatif, hati-hati. So dia akan jadi negative 2E negative X. And then last one minus E negative 3X over 3. 2, 1. Okay. Lepas tu awak tunjuklah masuk limit. Saya tak tunjuk masuk limit kat sini. And then awak akan dapatlah jawapan akhir. Dia tak ada cakap nak dalam sebutan apa. So tekan calculator je lah cara paling selamat sekali. So awak akan dapat 5.1 516.7. Kita ambil 3 desimal. 512 je lah senang. Ada nak tanya soalan nombor 5C? Tak ada. Kita sambung soalan nombor 5D. Okay. So 5D tu kalau kita tengok sebenarnya dia function indices. And then dia ada pecahan kat situ. So first step awak bolehlah buka betul lah yang kawan awak buat ni. So, cuma kalau rasa tak nampak mula-mula pecahkan dulu pecahan tu. So 3 kuasa X per 5 kuasa X plus 4 kuasa X per 5 kuasa X. Pecahkan dulu pecahan tu biar jadi term by term. Okay. After that sebab dia share the same power XX, awak dah boleh lah satukan kuasa tu macam yang Ayu buat ni. Betul tak Ayu yang buat soalan ni? Siapa buat soalan ni tadi? Sofia. Oh Sofia. Sofia yang buat. Baiklah Sofia. Okay. Lepas tu awak dah nampak dia sebenarnya bentuk indices. Okay, ingatlah rule of indices macam mana kita nak integrate. Ada 3 step kan? Mesti salin balik, bahagi, differentiate kuasa, ln base plus C. Okay, itulah jadi kat sini. So dia teruslah directly integrate, salin balik. So salin balik kat sini, apa yang hilang kat situ Sofia? Apa yang tertinggal sebenarnya? Tiba-tiba dapat jawapan. Yang kita integrate siapa? Salin balik 3/5 kuasa X lah kan? Dia hilang pergi mana tu? Dia apa? Ini Ayu yang buat ni. Ayu tak fokus. Sofia dah fokus. Baiklah. Okay. So sekarang kat situ hati-hati. Ni version-version tiba-tiba jawapan muncul. Oh awak bawa turun dah. Tapi X tu hilang. Oh saya baru faham. Okay tak apalah saya dah ni lah. Okay. Ikut rule betul-betul. Salin balik. Differentiate kuasa kebetulan kat situ X dapat 1. Lonkan dengan base. Okay. And then substitute lah limit. Yang ni betul lah. Dia dah bawa turun siap-siap. And then dapatlah jawapan. Ni pun sama. Soalan tu dia tak minta apa?
nak dalam sebutan apa. Kalau tiba-tiba awak tak confident kat sini, awak nak terus je tekan calculator, boleh je. Dapat jawapan puluhan kat sini, okey. Tak ada masalah. Just be careful kat bahagian belakang ni. Yang ni tadi. Yang saya boxkan ni. Yang kat situ, ingatlah awak substitute tu tekan calculator, make sure dapat nilai yang kat situ. Sebab limit kita kat sini kebetulan kosong. Selalunya orang akan ingat bila substitute kosong dapat kosong terus. In this case tak dapat kosong lah kan, sebab 3/5 kosong dapat 1. 4/5 kosong pun dapat 1. So ada value kat situ. Yang tu je lah, kena hati-hati. Barulah awak boleh dapat jawapan yang betul. Most of the time student dia ingat substitute kosong dapat kosong. So dia tak dapat nilai yang dalam box tu. Tu nanti jawapan akan jadi salah lah. Okey, ada soalan 5D? Diam tanda okey kot. Saya proceed. Next one, 5E. Macam tak nampak lah tulisan ni, Nisa. Macam mana saya nak discuss sebab saya tak nampak tulisannya. Awak tak nampak tulisannya. Okey, tak apa. Kita ni dulu. Nombor 5E ada masalah tak? Korang dapat jawapan tak? Sebab ni saya besarkan. Saya rasa kalau buka kat phone akan nampak je lah. Nanti saya tanda benda ni. Tapi nombor 5E perlu explain ke? Perlu di-discuss ke? Okey lagi. Okey. Okey je. Ya, okey. Okey. Okey, soalan dia daripada 0 up to 1 x ln of 1 plus x squared dx. Okey, soalan yang ni dia memang soalan bukanlah tricky, dia soalan yang mencabar sikit lah sebab dia memang perlu pakai dua teknik. Dan solvekan soalan ni awak memang kena pakai substitution. Lepas tu awak kena pakai by part. Maksudnya nak settlekan soalan ni memang kena pakai dua-dua teknik ni. Terpulang lah. Ada orang dia akan start dengan substitution, dia let you dulu. Lepas tu dia kena buat by part, dia kena buat lopat. Ada orang dia start dengan by part dulu. Lepas tu nanti dia kena buat substitution. Maksudnya nak settlekan soalan ni dua-dua teknik tu memang kena buat. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama lah. Yang macam Nisa buat ni, dia start dengan by part. Lepas tu dia buat let you. Nanti dapat jawapan. Betul lah kat situ. Ada juga another way is dia start dengan let you. Lepas tu dia kena buat by part. Dapat juga jawapan. So nanti awak tengoklah jalan kerja tu Kalau ada masalah, tiba-tiba masih tak faham balik, baru contact saya lah. Okey, kita pergi seterusnya. Nombor 5F. So soalan nombor 5F ni dia sama juga. Soalan bahagi dua function. Kita pakai let you kat sini, obvious awak nampak kena pakai substitution sebab kalau kita nak pakai by part, kita kena guna ikut susunan lopat. Atas polinomial, bawah pun polinomial. Awak tak boleh pilih yang mana satu nak mula dulu sebagai u. So maksudnya kena buat substitution lah kat sini. Okay, so dia let u yang bawah, betul. Differentiate akan dapat 2x and then kita tukar everything in term of u, dapat 1/2u. Integrate akan dapat ln u plus c. Yang kat sini dah tak ada plus c sebab dah patutnya masuk limit. So limit kita from 0 up to pi. Masukkan satu-satu, dapatlah jawapan. Okay, ni pun soalan straightforward lah saya rasa nombor 5F ni. Nombor 5F, ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada, jelas. Okey, kita pergi nombor 5G. Mana jalan kerja nombor 5G ni? Asal ada satu garis Ada je. 7. Mil, saya dah hantar ni. Aduh. Bila Pijo hantar ni? Dia Okey, okey. dia. Kertas putih kot. Kertas putih. Saya bagi kat WhatsApp boleh, Mil? Kertas putih, kertas putih. Kertas Bagi putih. kat WhatsApp. Bagi kat WhatsApp. Masuk sekarang ni, masuk ke sekarang. Awak dah letak kat Jamboard tak? Dah. Dah.
Sekejap Dah. saya buka balik. Hmm. Sekejap ya. Internet saya slow sikit di tengah-tengah hari ni. Dia lambat loading pula. Tengok tu dia letak pun gambar macam sengit je. Tak keluar gambar lah pula. Sebentar. Dia tak nak buka lah. Hantar kat WhatsApp lah. Okay. Hantar kat WhatsApp. Dia tak nak memberi kerjasama langsung. Okay. Dah Miss. Okay. Sekejap ya. Nampak tak? Nampak. Okay. So soalan yang ni dia bagi sin x cos squared x. So dua function yang berbeza kita nak kena integrate. So first step dia buat let u kat situ. U tu cos x betul, tak ada masalah. And then du tu akan dapat negative sin x dx. Tukar everything in term of u, tinggallah negative u squared. Ni pun samalah macam tadi. Limit tu tak boleh ada sebab sekarang dia dalam sebutan u. So kena buang limit tu. Okay. After that, apa dia buat ni? U cube over 3. Yang ni lah. Yang saya kat sini sebab jawapan awak mesti betul tapi kat sini cara penulisan tu yang salah. Biasa orang akan tolak markah kat sini. Careful dengan limit tu. Okay. So tukar dulu dalam sebutan u tadi negative cos x tu. Barulah masukkan limit. Lepas tu barulah boleh dapat jawapan. Sebab kita punya limit dalam mode pi. Dalam pi. Maksudnya kalkulator kena mode radian lah. Hati-hati kat situ. Dan terus kalkulator dapatlah 7/24 tu memang straightforward terus dapat. Ada soalan? Nombor 5G. Tak ada. Tak seronok lah buat kelas. Saya tak nampak muka korang. Asyik jawab tak ada. Saya tak tahu lah. Dia sebab tak nampak muka awak. Saya tak tahu dia tak ada tu ikhlas ke tak ikhlas lah. Okey. Kita sambung. Ikhlas. Oh, ikhlas. Kita sambung. So, kita ada integrate cos dengan sin. Yang ni pun soalan dia tak perlukan teknik sebab satu-satu term. Berapa banyak liquidnya ni. Okay. Integrate cos for x dapat sin for x over 4. Betul. Integrate sin to x dapat negatif kan? Integrate sin dapat negatif cos. So, negatif patutnya dia jadi
apa kat situ. Jadi positif. Hmm. So, lepas tu over 2 tadi 6. Tiba-tiba shortcut betul orang ni. Oh, okay, dia dah jadi 3 kat depan. So, sepatutnya saya tulis kat tepi lah. Integrate negative 6 sin 2x dx. So, dia ada negative 6 negative cos 2x over 2. Negatif sebab tu dia dah jadi positif. 6 bahagi 2 barulah dapat 3 cos 2x. Careful dengan awak punya sign, kalau tak dah salah lah. And then limit terus ada. Masukkan satu-satu limit. Dapat jawapan betul pula tu. Magic. Sebab kat sini tiba-tiba dah tukar jadi plus balik. Tengok tu Faiz, kau punya suka hati dia je tukar-tukar sign kan. Atas je salah tu. Ya ke? Tak ada pun. Sini awak buat minus, plus. Sini pun patutnya plus. Turun bawah tiba-tiba baru jadi plus. Tengok tu. Tekan kalkulator betul. Okay, and then masukkan limit. Make sure lagi sekali kalkulator awak mesti more radian lah barulah dapat jawapan. Okay, settle nombor 5. Tempat yang saya tanya-tanya ni nanti saya send balik. Saya letak balik kat Google Site. Awak boleh refer lah. Okay, kita pergi nombor 6. Nombor 6 ada masalah tak? Diam tanda okey je. Tak ada masalah. Soalan show ni. Soalan dia ln x over sec x. Saya nak sebab jalan kerja Jijol punya ni macam halus dan saya tak tahu korang nampak ke tak. Nampak ke? Nampak. Nampak. Boleh lah. Okay, kita terus discuss lah. So, sekarang ni division of two different function. Atas tu ln, bawah tu sec polynomial. So, kita boleh lah buat by part. Okay. So, dia start dengan u tu ln. Du akan dapat 1 over x dx. dv kat sini is 1 over sec x. So, integrate akan dapat 2 sec x. Betul lah kat situ. After that, masukkan satu-satu kat dalam formula u v du. Lepas tu awak integrate. Masukkan limit. Dapatlah jawapan. Yang ni sebenarnya kalau awak dah nampak kena pakai by part, awak boleh terus dapat jawapan je. Dia tak ada tricky pun. Cuma proses nak simplify ln tu je lah. Tapi saya rasa semua orang dah terror dah nak simplify ln kan. Kita pergi seterusnya. Nombor 7. Alamak. Yang ni dah tak boleh selamatkan lah Sarah. Dia pecah terus. Saya tak nampak tulisan tu. Saya tak rasa korang nampak. Dia kabur. Kalau saya besarkan dia pecah. Tak apa. Nombor 7A. Nombor 7A ada masalah ke? Ke korang belum try buat? Korang dah buat tak sampai nombor 11 ni ke korang buat? Dah. 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 Okay. Nombor 7A settle kan patutnya saya rasa lah. Yang bermasalah selalu student sangkut kat nombor 7B je. Ke nombor 7B pun korang dapat? 7B lah yang sangkut. 7B Sebab 7A tu saya rasa patutnya straightforward je kita pergi kat 7B. Jalan kerja saya ni dah betul cuma dia ada salah sikit kat final part je kat hujung sekali tak apa. From 1 up to A, kita kena integrate x power 4 minus 1 over x cube. Sama dengan 9/8. Okay. So kat situ kita boleh pecahkan kan. Ni macam biasalah. Awak boleh dapat x power 4 over x cube minus 1 over x cube dx. Lepas tu boleh simplify lagi. X power 4 over x cube tinggal x. Yang ni awak dah boleh bawa naik atas. And then awak dah boleh lah start terus integrate. Integrate x akan dapat x squared over 2. Integrate yang belakang ni awak akan dapat plus 2 negatif. So dia akan jadi plus 1 over 2x squared.
Sampai sini saya rasa patutnya semua orang boleh dapat lah. Dia tak ada masalah pun. Sebab dia integrate basic je. Masalahnya orang nak cari A tu part simplify. Itu yang ramai stuck. Okay. Next kita masukkanlah limit. So masukkan upper limit A squared over 2 plus 1 over 2A squared. Lepas tu masukkan 1. So kita akan dapat half plus half equal to 9 over 8. Itu kita boleh asingkan lah kan. Yang ada depan ni saya boleh samakan pembawah. So dia dapat 2A kuasa 4 tambah 2 per 4A kuasa 2. Yang ni dah boleh jadi 1. So saya pindahkan pergi belakang. 9 per 8. Kalau awak tambahkan dengan 1 akan dapat 17 per 8. Sampai sini okey? Boleh follow? Boleh. Okey, next kita sambung. Dah harapkan tu. Siapa yang cakap last kali boleh tu? Suara dia macam suara mengantuk. Boleh. Video. Asal, mana ada. Suara ganas. Suara Okey. kanan-kanan. Alright, so Lula awak susun balik, awak akan dapat kuadratik sebenarnya kat sini. 2A kuasa 4 tolak 17A kuasa 2 tambah 4. Salah. 4A kuasa 4, sorry. Ada 2 kat sini nak darab. Sampai sini. Ramai orang akan start kat sini. Bila dia nampak kuasa 4, dia gelabah tak tahu nak buat apa. Tapi, kalau awak pakai kalkulator yang colour putih awak boleh je factorize sebab tu kuasa 4 kan. Dalam kalkulator tu pilih je lah kuasa 4. Awak boleh terus factorize. Kalau awak tak ada kalkulator putih, awak pakai kalkulator silver, awak kena pakai cara semester lepas lah. Kena buat let U. A squared tu. So kalau awak let U kan A squared tu, nanti awak dapatlah kuadratik. Dekat situ je sebenarnya. Lepas tu awak dah boleh lah factorize macam biasa. For U minus 1 lah kan. U minus 4. So akan dapat U equal to quarter. Tapi tukar balik. Dia mesti A squared kat situ. So A akan dapat berapa kat sini? Plus minus 1/2. Akan dapat plus minus half je kan? Plus minus Minus 2. So macam biasalah key kita, bila awak ada kuasa 4, jawapan pun mesti ada 4 sebab tu mesti ada plus minus. And then last part baca balik soalan. Soalan dia nak A must be greater than 1. So finally A kita tinggal 2 je lah. Yang lain tu semua dah kena reject. Okay. Settle nombor 7. Kita proceed nombor 8. Nampak tak? Pak. Nampak Soalan nombor 8. Kita kena integrate. Bukan. Soalan dia suruh show Saya lupalah soalan dia apa. Sekejap. Show. Soalan dia suruh show integral tu akan dapat jawapan. Dia dah bagi dah jawapan kan. Ni soalan quite senang sebab dia dah bagi jawapan. Awak tinggal tunjuk je, mesti dapat jawapan tu. Hence evaluate. Okay. So maksudnya first kita kena integrate lah benda ni. Sebab dia division of two different function, kita kena buat let U. Okay. So first step yang Razi buat, dia let U tu T minus 1. Okay. Differentiate dapat DT.
Dia lebih kurang macam soalan nombor 5A tadi sebenarnya. Lepas tu awak boleh expand satu-satu, pecahkan. Betul lah. And then awak dah boleh straight away integrate satu-satu. Lepas tu last step jangan lupa tukar baliklah U tu akan jadi T minus 1. Dia sebenarnya ulang-ulang benda tu lebih kurang je. Ada apa-apa nak tanya tak untuk soalan show? Diam tanda okey kot. Alhamdulillah baik-baik saja. Okey, jawapan dia dah berubah. Okey, baiklah. Ni. Teruskan. Ui. Topik 1 ni fully assignment Kalau macam dulu kan topik 1 ada PSPM sikit. Dia keluar assignment dengan UPS lah. PSPM tak ada langsung Dalam 1 pun tak ada PSPM ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Thank you, Miss. Tapi maksudnya soalan topik integration macam ni lah yang tak ada. Tapi macam skill integrate tu nanti dia ada masuk lah. Macam ni cakap skill untuk integrate tu kita ada pakai kat topik lain. Dia ada kaitan pergi topik lain. Topik lain tu saya rasa topik 9 kot. Yang ada nanti topik 9 masuk exam. Cuma kalau topik 9 tu dia integrate function biasa-biasa lah. Tapi boleh lah, kena lah ada juga integration. Cuma kalau integration yang macam ni tak ada lah. Function biasa-biasa senang lah tu. Function dia function biasa-biasa. Maksudnya bukanlah integrate exponent ke, kena let you ke, by part tu tak ada lah. Integrate biasa, function biasa je. Tu kat topik 9. Okay, Miss. Thank you. Okay. So lepas tu kita masukkan limit. Soalan dia hence evaluate kan dia dah bagi limit daripada 2 sampai 10. Maksudnya menggunakan jawapan yang dah ada tu. Terus je lah masukkan limit. Upper limit tolak dengan lower limit. Dapatlah jawapan. Betul. Okay. Settled. Kita pergi seterusnya. Nombor 9. Nombor 9 ni soalan partial fraction. So first step nak tak nak memang kena buat juga partial fraction. Macam yang Ayu buat ni, dia memang jalan kerja dia panjang sikit. Kalau soalan integration by partial fraction biasanya memang markah dia paling sikit 10. So lepas pecahkan tu nanti A akan dapat negatif 3. Okay, dia dapat ni. B akan dapat 2. C akan dapat 0. Okay. Patutnya partial fraction korelateral lah. Okay. Lepas tu, kita dah boleh masuk dalam soalan. Awak kena integrate satu-satu kat sini. Be careful. Yang belakang ni, atas ada X, bawah pun ada X. Kita tak boleh terus integrate. Memang awak kena buat let you. Macam yang dia buat ni lah. Ni lebih kurang macam soalan tutorial nombor 3 kan. Cuma dia ada limit je. Tu je beza dia. Last step ada limit. Masukkan limit. Dapatlah jawapan. Nanti jalan kerja ni saya share. Kalau siapa tak dapat boleh tengok lah. Okay. Nombor 10. Nombor 10 ni macam tak nampak lah Nisa. Halusnya tulisan. Betul je ni. Tapi dia halus sangat. Saya tak rasa korang nampak. Korang memang tak nampak apa-apa kat situ. Ada start tak nombor 10? Kalau tak ada start saya teruskan je. Tak apa. Alah, Fizu punya tak ada lagi nombor 11. Ayo. Okay. Saya dah tak ada. Tak apa, saya hantar WhatsApp tak lagi. ada lah. Tak apa, kita discuss lah terus nombor 11 ni. Kita mendengar ni je. So, nombor 11, soalan dia bagi piecewise function. Lepas tu, kena integrate daripada negative 2 up to 2. Okay.
Ni patah balik lah time lepas kalau ada yang lupa, confused dengan benda ni. First main step is awak lukislah number line. Kan number line kita daripada soalan tu dia stop kat kosong. So dia kata kalau kurang daripada kosong, function tu akan jadi x squared EX cube. Kalau lebih besar daripada kosong, function tu akan jadi yang function ln tu. So ln of x plus 1 squared over x plus 1. Okay. Ini piecewise function kalau kita dah buka. Next soalan kita dia nak daripada negative 2 up to 2. Maksudnya daripada negative 2 sampai 2. Kawasan sini yang dia nak suruh kita integrate. And based on the limit kat situ maksudnya awak tak boleh integrate one go sebab dia melibatkan function yang berbeza. Function tu stop kat kosong. Maksudnya awak kena pecah tu ikut function tu stop kat kosong lah. So dia akan jadi integrate daripada negative 2 sampai kosong x squared EX cube dx plus daripada kosong sampai 2 ln tu pula. Okay, itu step pertama. Mesti betul kat sini. Biasanya dia akan tengok awak pecah limit tu betul ke tak betul. Dia nak nampak lah ada connection kosong tu. Mesti macam tu. And then setiap satu bila dah ada letak simbol integral, dx mesti ada kat belakang. Dx mesti ada kat belakang sebab kita dah asingkan integral tu. Sampai sini okey? Okey ni. Soalan ni korang settle ke? Dapat jawapan ke? Perlu tunjuk ke? Sampai akhir? Hello. Saya tak dapat sampai habis. Oh okey. So saya tulis baliklah tadi. Yang tadi kita akan dapat sekejap ya. Negative 2 up to 0 x squared EX cube. Okay, so sekarang kita nak integrate satu-satu. Dia case yang berbeza, so solvekan separately lah. Kita pergi case yang depan ni dulu. So, dua function berbeza. First, kalau teknik macam tu function berbeza, kita try let u dulu. Kalau let u tak boleh settle, baru try buat by part ni. By part tu second option lah sebab by part tu sebenarnya panjang, dia menyusahkan. So, kalau let u antara polinomial dengan eksponen, eksponen yang lagi complicated. So, maksudnya kita ambil kuasa eksponen tu, u kita akan jadi x cube. So, du kat sini akan jadi 3x squared dx. Kalau tak nampak dah boleh susun dx tu sebenarnya du over 3x squared. So kita tukar soalan dalam sebutan u, limit tak payah tulis. Dia akan jadi x squared e kuasa u du over 3x squared. So x squared dah boleh potong. Maksudnya tinggal nak integrate 1 over 3 e to the power of u du. Sampai sini okey? So integrate e kuasa u, kita akan dapatlah e kuasa u semula. Lepas tu last step jangan lupa tukar semula. Kita akan dapat 1 over 3 u tadi x cube. Limit kita from negative 2 up to 0. Settle untuk function pertama. Next kita pergi function kedua pula. Function yang kedua pun sama. Kita try let u dulu. Tengok boleh settle ke tak. So kat sini yang lagi complicated obvious lah ln. So kita let lah ln tu sebagai u. Kuasa jangan ambil. Kalau awak ambil kuasa tu nanti awak tak reti pun nak differentiate. So du kat sini akan jadi differentiate ln 1 over x plus 1 dx. Okay, now kita nak tukar. Yang ni dah ada 1 over x plus 1 dx. Automatic benda tu dah sama dengan du. Maksudnya function kita dah tinggal u squared du.
So bila nak integrate, awak dah boleh integrate directly. This would be equal to U cube over 3 plus C. Jangan lupa tukar balik. So saya combine balik kat sini. 1 over 3 boleh bawa keluar kalau rasa menyemak kat situ. So dia akan jadi ln of x plus 1. The whole thing tu ada kuasa 3 So ada bracket lah kat situ. And then limit kita daripada 0 sampai 2. Lepas tu masuklah limit satu-satu. Masuk tu tekan kalkulator je. Dapatlah jawapan. Saya tak tunjuklah sampai dapat jawapan ni deh. Sebab ni dah tinggal masuk kalkulator je. Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Saya tak puas hati betul lah kita tak ada ni kan awak tak ada depan saya tak pasti korang faham ke tak faham, risaulah pula. Sebab nanti Nak marah topik 2. Bukan nak marah, saya risau. Macam saya bela korang ni ya ke okey ke tak okey ke macam okey. Apa tu esok kelas kita pagi, korang muat kan masa tu. So bila kita nak kena ganti Betul. kelas kita? Bila korang free? Kamis. Hari Khamis tu cuti. Kami cuti dah. Boleh buat online kelas. Yelah, awak nak buat kelas hari Khamis ke? Boleh Okey. tapi tak nak pagi sangat lah. Nak Alah, jalan-jalan. Kan dah sambut tu. Tak susah. Ada bukan bila tu apa. Okey. Rajin korang boleh. Saya tak kisah pun. Yelah, bukan saya boleh keluar pun. Nak buat hari Khamis pukul berapa? Pukul 11-12 ni. Kosong. 11-12? Hari Khamis pukul 11? Kenapa tak boleh ke? Tak. Dah bangun dah. Saya takut awak tak bangun je. Bangun lah. Betul, Pijol. Ah. Betul lah. Selalu boleh. cuti lepas Zuhur. Saya hari pergi surau Miss. Saat subuh. Dia suka belajar kan? So hari Khamis pukul 11. Ya. Betul ni? betul. Betul. Pijul. Datang bilik pukul 8 Kalau misalnya Okey. Pijol, lepas Okey. Zuhur dia dah okey. Pijol selalu azan ni. Betul. Alhamdulillah. Boleh lah. Bakti imam. Okey. Tak apa. Nanti sambungan dia dah sampai nombor 17 tu. Saya assign orang jugalah. Tapi letak gambar besar-besar sikit lah so that tak adalah tulisan tu terpecah. Jangan letak ni letak gambar yang besar sikit. Pecah-pecahkan gambar tu biar saya nampak jelas tulisan tu. Okey. Baik, Miss. Lepas tu pakai pen. Jangan pakai pensel. Ya, pakai pen. Jangan pakai pensel. Tak nampak tulisan tu. Baik, Miss. So kita jumpa hari Khamis pukul 11. Alright, all the best untuk muat esok. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Okay. Alright. Thank you, Miss. Thank you. Okay.